Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah Nabilah binti Norizam dari kelas Bahasa Melayu 2. Pada hari ini, saya ingin mempersembahkan tentang puisi tradisional iaitu seloka dan puisi moden iaitu sajak. Ayo. Puisi tradisional seloka. Pada suatu hari, ketika adik Aisyah pulang dari sekolah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik dah adik? Dah. Lah adik, kenapa sedih-sedih ni? Cuba senyum. Cuba senyum. Tak ada apalah. Kakak nak tahu. Tadi waktu bahasa Melayu, cikgu tanya pasal seloka. Tapi adik tak tahu. Sebab itulah adik sedih. Faham. Kesiannya adik. Itulah tu. Kejap. Kakak kan cikgu bahasa Melayu. Apa kata kakak tunjukkan dekat adik macam mana cara nak berseloka? Boleh nak tunjuk. Kalau nak tunjuk tak ada masalah. Boleh je. Tapi tak bolehlah pakai macam ni. Kena tukar baju. Tunggu tukar baju. Wah, apa lagi? Jomlah. sementara kakak menukar pakaian. Hai, lamanya kakak ni. A few minutes later. Lama ke tunggu? Lama lah. Maaflah. Jadi, tunggu apa lagi? Tunjukkanlah cara untuk berseloka. Seloka berbuat istana pada zaman dahulu. Terimalah. Baginda menitahkan orang besar 4 membuat istana puri berkota, lalu dipanggil pawang raja. Pawang mengerah orang bekerja, 44 tukang dan utas, siang malam tidak berhenti. 7 bulan 7 purnama, istana siap dengan alatnya. Besar tersergam 9 ruang, 10 dengan rembat guntung, 11 dengan pancung serong, 12 dengan anjung tinggi. 3 sudut menteri 8, tiang panjang maharaja lela, tiang tengah syukur menanti, galang-galangnya ular berang. Kasau kecil puteri menyembah, kasau lentik helang berbega, berbunga sawa menggelempai, bertakuk bersedelinggam. Berjenang, berbatu kawi, berselimpat ukir Jawa, lilit melilit akar Cina, garam berbatu sisa jerakai. Bunga kenanga dimakan ular, layang-layang di pintu raja, istana siap, tukang pun mati, tiada orang dapat meniru. Dipersembahkan kepada baginda suami isteri. Sekian, terima kasih.
Wah, begitu caranya nak berseloka. Adik tahu tak irama apa yang kakak guna untuk seloka tadi? Tak tahulah. Kakak sebenarnya guna irama Pak Pandey. Tapi kan, adik tahu tak sebenarnya ada banyak lagi irama yang boleh kita guna untuk kita berseloka. Adik tahu? Oh, faham. Tapi adik ada soalan. Seloka yang kakak persembahkan tadi tentang apa? Panjang ceritanya dik sebenarnya. Oh, tak mengapa. Kakak ceritalah satu persatu. Baiklah, pada hari ini marilah kita bersama-sama mendengar tentang penjelasan seloka yang saya telah sampaikan tadi. Tajuk seloka yang saya persembahkan tadi ialah Berbuat Istana pada Zaman Dahulu. Baik, jadi seloka ini telah ditulis oleh Zainal Abidin Ahmad ataupun dikenali sebagai Zakbar yang merupakan tokoh sastra bahasa Melayu. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh melihat setiap rangkap, marilah kita bersama-sama melihat tema yang ingin disampaikan di dalam seloka ini. Temanya ialah sindiran terhadap golongan raja yang mengutamakan kepentingan sendiri untuk kemasyhuran peribadi sehingga sanggup mengorbankan nyawa orang lain. Hal ini dapat dibuktikan apabila tukang bina istana telah meninggal dunia selepas istana siap dibina dan memastikan tiada siapa yang mampu meniru pembinaan itu. Baik, maksud yang ingin disampaikan di sini ialah seperti yang kita tahu, pada zaman dahulu hingga kini Sultan merupakan antara salah satu individu yang mempunyai kuasa dan berpengaruh. Tetapi di dalam seloka ini beliau ingin menunjukkan bahawa terdapat sultan yang mementingkan diri sendiri dengan cara dia telah membunuh rakyat yang telah membina istana supaya tak ada siapa yang mampu untuk meniru pembinaan istana tersebut, kerana dia ingin istana itu menjadi lambang kemegahan untuk dirinya sahaja. Baiklah, itu adalah tema yang ingin disampaikan dalam seloka ini. Seterusnya, marilah kita bersama-sama melihat penjelasan bagi setiap rangkap yang terdapat dalam seloka Berbuat Istana Zaman Dahulu. Baik, bagi maksud seloka rangkap 1, maksudnya ialah Baginda Sultan telah menitahkan orang besar berempat untuk membina istana sebagai mercu tanda kotanya. Oleh hal yang demikian, pawang raja telah mengerah rakyat untuk bekerja keras. Sebanyak 44 orang jurubina dan pandai tukang serta projek pembinaan itu telah dijalankan siang dan malam tanpa henti. Di sini kita dapat lihat bahawa Sultan telah pun memerintahkan pembesar-pembesar untuk membina istana sebagai lambang kemegahan kota, menunjukkan bahawa kerajaan tersebut dimiliki oleh seorang sultan itu. Jadi pawang ni ialah merujuk kepada ahli perubatan tradisional masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Jadi pawang raja ni telah pun menyuruh rakyat untuk bekerja keras. Jadinya sebanyak lebih kurang dalam 44 orang jurubina dan orang yang pandai tukang telah pun terlibat dalam projek pembinaan istana ini, dan pembinaannya telah pun dijalankan siang dan malam tanpa henti selama 24 jam. Dan itulah maksud yang ingin disampaikan pada rangkap ini. Seterusnya, kita pergi pula kepada pemikiran yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam rangkap ini bagi seloka Berbuat Istana pada zaman dahulu. Baik, bagi pemikiran pula, seloka bagi rangkap ini merakamkan tentang Sultan yang menitahkan orang besar berempat untuk membina istana sebagai lambang kemegahan. Di sini, pengarang telah menceritakan tentang ketaatan rakyat terhadap seorang pemimpin.
Contohnya, seloka ada menyebut tentang rakyat yang bekerja siang dan malam tanpa henti demi pembinaan istana yang megah. Di sini kita dapat lihat nilai yang ingin diterapkan oleh pengarang di sini ialah nilai mentaati pemimpin. Seperti yang kita tahu, nilai mentaati pemimpin ini telah pun dipraktikkan sejak zaman dahulu lagi, iaitu pada zaman masyarakat dahulu, dan pada pandangan Islam iaitu pada zaman Rasulullah juga telah pun diamalkan dan menunjukkan wajib bahawa kita ni perlu taat kepada pemimpin. Antara bukti yang ingin diterapkan pengarang di sini, macam tadilah dia kata, menyebut rakyat telah pun bekerja siang dan malam tanpa henti demi sebuah pembinaan istana. Tetapi kalau dalam Islam terdapat dalil firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan taatlah kamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada ulil amri, iaitu orang yang berkuasa dalam kalangan kamu. Jadi di sini sudah pun terbukti bahawa taat kepada pemimpin ni merupakan salah satu elemen yang penting dalam kehidupan kita, seperti mana yang telah diketengahkan ataupun ditekankan oleh pengarang melalui penulisan seloka ini. Beliau telah menekankan tentang sikap bahawa seorang individu itu ataupun masyarakat itu perlulah mentaati pemimpin supaya dapat melahirkan suasana yang aman dan harmoni. Dalam konteks pada masa kini, sekiranya kita mengamalkan nilai taat setia kepada raja dan negara kita, antara kelebihannya ialah pemerintah kita akan dapat memerintah negara kita dengan lebih baik. Seterusnya mungkin negara kita ni terdapat berbilang kaum. Jadinya mungkin perpaduan negara ini akan lebih terpelihara. Seterusnya apabila perpaduan negara kita terpelihara, negara kita juga akan berada dalam keadaan aman dan damai kerana tiada pergaduhan, tiada permusuhan, tiada rusuhan dan sebagainya, kerana setiap individu itu telah pun menunaikan tanggungjawab mereka untuk taat kepada pemimpin negara sendiri. Jadi itu adalah pemikiran bagi rangkap 1 seloka ini. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada rangkap yang seterusnya, iaitu rangkap kedua, seloka berbuat istana pada zaman dahulu. Baik, bagi rangkap ini, maksud yang ingin disampaikan ialah istana yang dibina telah pun siap dalam masa 7 bulan dan lengkap dengan pelbagai kemudahan. Ia dilengkapi dengan 9 ruang tamu, 10 rembat guntung, 11 pancung serong dan 12 anjung tinggi. Baik, maksud yang ingin disampaikan di sini, kita tahu bahawa tadi telah pun terdapat 44 orang tukang yang dalam membina istana ini, dan istana ini telah pun disiapkan dalam masa yang singkat, iaitu selama 7 bulan, dan telah dilengkapi dengan pelbagai kemudahan. Antara kemudahannya ialah dia terdapat 9 ruang tamu, 10 rembat guntung, 11 pancung serong dan 12 anjung tinggi. Pancung serong ni ialah sebuah kain yang disusun ataupun diikat serong dan puncanya dia tergantung. Anjung tinggi pula ialah bahagian rumah yang telah pun ditinggikan. Biasanya kalau dekat rumah dia merupakan bahagian sisi ataupun bahagian tengah rumah. Jadinya di sini dengan pembinaan istana ini, pembinaan ruang tamu, rembat guntung, pancung serong dan 12 anjung tinggi ni, kita dapat lihat dan dapat gambarkanlah bahawa betapa besar dan megahnya serta hebatnya sesebuah istana yang telah pun dibina
oleh rakyat ini yang telah pun diarahkan oleh Sultan tadi. Baik, seterusnya kita pergi pula kepada pemikiran untuk rangkap kedua ini. Berdasarkan lanjutan daripada rangkap sebelumnya, pengarang ingin mengungkapkan tentang sifat kerjasama yang diberikan oleh rakyat dan saling bersatu padu telah dapat menyiapkan sebuah istana yang besar dan megah dengan kemudahan yang mencukupi dalam masa yang singkat. Baik, seperti yang kita tahu, berdasarkan sifat-sifat istana, yang ciri-ciri istana yang telah pun dinyatakan tadi, terdapat pelbagai kemudahan. Ini menunjukkan bahawa istana tersebut sebenarnya besar, dan jika difikirkan logik, dia telah pun mengambil masa yang agak lama untuk disiapkan. Kalau kita tengok pada zaman kini, terdapat pelbagai kemudahan, tetapi dia masih lagi mengambil masa untuk disiapkan. Mungkin dalam lebih 1 tahun ataupun dan seterusnya lah. Tetapi di sini kita pengarang ingin menekankan tentang sifat kerjasama dalam kalangan rakyat itu telah pun menyebabkan kerja yang sukar untuk dilakukan menjadi mudah untuk dilakukan dan mengambil masa yang tidak terlalu lama. Kita dapat lihat sebenarnya perbezaan zaman dahulu dan zaman kini. Pada zaman dahulu, walaupun mereka ni tiada pelbagai kemudahan seperti jentera-jentera, kren, kenderaan yang mudahkan mereka untuk mengangkat barang dan sebagainya, tetapi mereka masih lagi boleh menyiapkan sesuatu pekerjaan yang sukar itu. Kalau kita lihat pada zaman kini, terdapat pelbagai kemudahan, terutamanya kemudahan lebih tertumpu ke arah penggunaan mesin. Jadinya walaupun mesin ini masih lagi digunakan pada zaman kini, tujuan utamanya ialah dapat memudahkan tenaga kerja manusia. Tetapi walaupun hal sedemikian berlaku, ianya juga tidak memberi halangan kepada orang zaman dahulu. Seperti yang kita tahu, orang zaman dahulu tiada apa-apa kemudahan, kurang kemudahan, tetapi mereka masih lagi boleh mencipta ataupun membina sesuatu yang boleh memberi manfaat, sesuatu yang megah. Dan di sini kita dapat lihat bahawa sebenarnya kerjasama adalah perkara penting bagi setiap individu untuk mereka mencapai sesuatu. Seperti orang zaman dahulu yang telah pun diceritakan di slogan ini tadi, mereka telah pun bekerjasama sepanjang hari untuk menyiapkan istana. Baiklah, seterusnya selepas rangkap kedua, kita pergi pula kepada rangkap ketiga slogan ini. Baik, bagi rangkap ketiga ini, maksud yang ingin disampaikan ialah di istana juga mempunyai 3 sudut untuk 8 orang menteri. Sudut itu dibina dengan reka bentuk yang unik, iaitu bertiang panjang dan bertiang tengah. Galang-galang istana bercorak ular berang, kasau kecil, bercorak puteri menyembah dan ukiran helang terbang juga ada dalam istana ini. Di sini kita dapat lihat lagi terdapat ciri-ciri istana yang dinyatakan dalam rangkap ketiga ini. Dia telah nyatakan pada rangkap kedua dan rangkap ketiga, iaitu antara ciri-cirinya ialah dia terdapat 3 sudut untuk 8 orang menteri. Selepas itu, istana ini juga ada tiang yang panjang dan mempunyai tiang pada tengah-tengah istana itu. Seterusnya ada juga galang istana yang bercorak ular berang dan ada kasau kecil
Aceh bercorak puteri menyembah dan ukiran elang terbang. Baik, seterusnya kita pergi pula kepada pemikiran pengarang tentang rangkap ini. Pada rangkap ini, pengarang telah menceritakan tentang ciri-ciri sebuah istana yang tersegam indah dengan mengungkapkan satu persatu reka bentuk istana yang unik dan besar. Contohnya kita dapat lihat iaitu pada baris pertama. Antara ciri yang diungkapkan ialah mempunyai 3 sudut untuk 8 orang menteri. Ciri tersebut telah membuktikan bahawa istana tersebut cukup besar. Baik, seperti yang kita tahu, apabila kita sebut sahaja tentang istana ataupun pembinaan istana-istana di mana-mana sahaja, kita sudah dapat gambaran bahawa binaan bagi istana tersebut adalah sesuatu yang gah dan besar. Itulah antara pemikiran yang cuba diterapkan oleh pengarang dalam seloka ini, iaitu beliau telah memberikan ciri-ciri yang hebat supaya untuk menampakkan lagi bahawa istana ini merupakan sebuah binaan ataupun sebuah lambang berjaya, lambang kemegahan seseorang sultan itu, seorang individu itu. Okay, seperti yang kita tahu, istana ini telah pun didiami oleh sultan-sultan ataupun pemimpin. Jadinya tidak hairanlah kalau kita lihat tempat kediaman mereka besar-besar ataupun mewah, kerana itulah yang menunjukkan lambang kemegahan ataupun lambang kekuasaan pemimpin ataupun sultan tersebut. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada rangkap yang keempat, seloka berbuat istana pada zaman dahulu. Baik, bagi rangkap keempat ini ialah seni ukir istana dihias indah dengan pelbagai corak yang menarik. Terdapat ukiran seni bina Jawa dan Cina. Selain itu, terdapat juga motif haiwan dan tumbuhan seperti ular, layang-layang dan sebuku garam. Jadi kalau kita lihat pada baris keempat dan kelima, kita dapat lihat bahawa dalam seloka ini ada sebut tentang seni bina ukiran dari Jawa dan dari Cina, iaitu berselimpat ukir Jawa dan lilit melilit akar Cina. Jadi di sini kita dah dapat lihat bahawa pengarang masih lagi menerangkan tentang ciri-ciri istana yang dibina pada rangkap keempat. Jadinya dia telah pun menerangkan ciri-ciri tadi pada rangkap kedua, rangkap ketiga dan juga pada rangkap keempat ini. Seterusnya kita pergi pula kepada pemikiran yang ingin disampaikan pengarang dalam seloka pada rangkap ini. Pengarang telah menjelaskan kepelbagaian corak juga merupakan satu elemen yang penting yang dapat menaikkan seri terhadap istana yang dibina. Secara tidak langsung, seloka ini telah menunjukkan bahawa orang Melayu sangat pakar dalam seni ukiran. Contohnya seperti ukiran Cina dan Jawa. Seperti yang kita tahu, sebenarnya pada zaman dahulu lagi, masyarakat Melayu sebenarnya sudah pun mahir dalam bidang ukiran. Antara contoh ataupun bukti bahawa masyarakat Melayu ini ialah dengan penemuan belanga, gelang, kendi, pinggan mangkuk dan sebagainya di dalam gua yang berhiaskan ukiran-ukiran yang sederhana. Contohnya pada zaman Neolitik terdapatnya perjumpaan penemuan bukti-bukti tadi di Asia Tenggara, di mana
Asia Tenggara ni merupakan antara majoriti besar penduduknya yang terdiri daripada orang-orang Melayu. Selain itu, antara bukti yang lain ialah terjumpa ataupun penemuan teratai pada tembika yang dijumpai di Sungai Johor. Penemuan artifak-artifak yang dijumpai tadi sebenarnya diperbuat dari batu dan tanah untuk menyokong keberadaan seni ukiran yang telah wujud di alam Melayu. Jadinya seperti yang saya sebutkan tadi, menunjukkan bahawa orang Melayu ini sudah pun mahir dalam bidang ukiran sejak zaman dahulu lagi, dan perkara tersebut telah pun menunjukkan kesinambungan dan seterusnya dipraktikkan di dalam sektor-sektor pembinaan seperti yang telah pun diperkatakan dalam seloka ini tadi. Pengarang telah mengatakan bahawa seni bina itu telah pun dipraktikkan pada istana. Jadinya sudah terbukti bahawa seni ukiran pada zaman dahulu telah pun dibebaskan ataupun dikembangkan dan menjadi satu bentuk seni yang dipraktikkan sehingga kini. Dan pada zaman kini seni ukiran tu telah pun dimodernkan, seperti bentuk-bentuk geometri dan sebagainya. Jadi di sini pengarang telah pun menyebut tentang orang Melayu ini bahawa mereka merupakan antara golongan yang sangat pakar dalam seni ukiran, di mana mereka telah pun menghasilkan banyak ukiran seperti yang telah dinyatakan dalam seloka ini tadi, iaitu ukiran Cina dan juga ukiran Jawa. Baik, akhir sekali kita pergi kepada rangkap kelima, iaitu yang merupakan rangkap terakhir bagi seloka berbuat istana pada zaman dahulu. Baik, maksud bagi rangkap yang kelima ini ialah setelah istana siap dibina, semua tukang telah pun dibunuh supaya tiada orang lain yang dapat meniru kecantikan corak dan keunikan seni bina istana tersebut. Istana yang tersegam indah telah dipersembahkan kepada raja dan juga permaisuri. Jadi maksud yang ingin disampaikan di sini, seloka ini telah pun menyebut tentang tukang-tukang telah dibunuh supaya tiada orang lain dapat meniru kecantikan corak. Jadi di sini seperti yang kita tahu, setiap individu itu mempunyai kelebihan yang berlainan dan juga kebolehan yang berlainan. Jadinya untuk mengelakkan pemimpin ataupun sultan yang lain meniru istana ataupun mengambil tukang-tukang ini untuk membina istana yang lain, maka tukang-tukang yang telah pun disuruh tadi telah pun dibunuh supaya kelebihan mereka ataupun keunikan hasil mereka tidak dipraktikkan ataupun tidak diletakkan pada pembinaan-pembinaan yang lain. Kerana apa? Kerana kita tahu setiap orang itu mempunyai cara tulis ataupun keunikan yang berbeza-beza. Jadinya sultan tadi tidak mahu sultan yang lain ataupun pemimpin yang lain ataupun kerajaan yang lain mempunyai keunikan yang sama dengan apa yang sultan tu dapat tadi. Jadinya sultan tersebut telah pun membuat keputusan untuk bunuh semua tukang-tukang tadi supaya hasil tukang tersebut hanya terdapat ataupun hanya ada pada istana dia sahaja.
Baik, seterusnya kita pergi pula kepada pemikiran. Baik, dalam rangkap ini, pengarang telah menjelaskan bahawa semua rakyat yang bekerja sebagai penukang dalam pembinaan istana telah mati dibunuh. Hal ini menunjukkan bahawa betapa takbur dan sombongnya seorang pemimpin serta tidak berperi kemanusiaan kerana tidak mahu keunikan istana ditiru oleh orang lain. Dengan erti kata lain, raja tersebut sangat-sangat mementingkan dirinya. Jadi apa yang kita nampak di sini, pengarang cuba untuk mengetengahkan ataupun menyebut tentang sikap pentingkan diri. Seperti yang kita tahu, sikap pentingkan diri ni telah pun mendatangkan banyak fitnah ataupun banyak keburukan kepada individu ataupun kepada masyarakat sekeliling. Dan contohnya sendiri, yang saya katakan tadi, dia adalah punca terjadinya fitnah kerana setiap orang mahu menyelamatkan diri masing-masing, mahu mementingkan diri masing-masing sehingga sanggup menabur fitnah ke atas orang yang tidak bersalah, orang yang tidak berdosa. Maka dengan itu, sikap pentingkan diri sendiri ini juga bukan sahaja membawa keburukan kepada satu individu saja, malah dia telah pun membawa keburukan kepada individu yang lain. Sebagai contoh, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, kita sanggup membuat apa sahaja untuk mendapatkan benda tersebut, sehingga dan secara tidak langsung dari situ kita nampak bahawa sikap pentingkan diri sendiri kita telah pun muncul, telah lahir, menyebabkan orang-orang sekeliling kita kadang-kadang dipersalahkan. Selain itu, ada juga pendakwah sinetron iaitu Ustazah Asma Hussein yang berkata bahawa sikap pentingkan diri ini menjadikan seseorang itu tidak peduli dengan apa yang berlaku terhadap orang lain. Antara punca terjadinya sikap pentingkan diri ini ialah kekurangan agama yang sangat berkait rapat dengan hati, dan perkara tersebut akan bertambah buruk lagi apabila material diutamakan dalam segala aspek kehidupan. Akhirnya lahirlah manusia yang tanpa ada hati dan perasaan seperti robot. Itulah yang diungkapkan oleh ustazah tersebut terhadap orang-orang yang sentiasa pentingkan diri sendiri ini. Jadi itu sahaja penerangan bagi seloka berbuat istana pada zaman dahulu. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Oh, begitu ceritanya. Kasihan kepada rakyat yang kena bunuh. Ish. Tak patut. Jadi kan adik, kan kakak dah cerita panjang-panjang tentang sloka ni. Apa pengajaran yang adik dapat dalam sloka ni? Pada pendapat adik lah, pengajarannya kita tidak boleh mementingkan diri sendiri kerana ianya membawa keburukan kepada orang lain. Pandai. Jadi lepas ni, esok kalau cikgu adik suruh bersloka, adik mesti dah tahu kan caranya? Tahu. Terima kasih kakak. Sama-sama adik. Puisi moden, sajak. Oh ibu, kasihmu abadi. Lahirnya aku ke dunia ini mengerah segala keperitanmu. Kudratmu menambah segala lelahmu. Oh ibu, wahai syurgaku, telah banyak dosaku padamu. Walaupun 1000 hayat diberi yang esa, tidak terbalas jasamu jua.
betapanya ku tahu di telapak kakimu terletaknya syurgaku. Oh ibu, tiada lagi cinta yang tulus, hanya di kau yang bertahta di hatiku. Tiada lagi kasih yang setingginya, yang sedalamnya kasihmu ibu. Oh ibu, kau menjagaku, resahku menjadi resahmu. Tanpa lelah kau mendoakanku. Dewasaku tiba, tak cukup kata-kata yang mampu kulafazkan untukmu. Kasihku, ibu. Sajak kasih ibu. Jadi, pada hari ini saya ingin menerangkan tentang sajak yang telah saya tulis, iaitu bertajuk Sajak Kasih Ibu. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut, saya ingin mengulas sedikit tentang sajak yang telah saya tulis, iaitu sajak ini khas buat mama saya yang tercinta. Tajuk sajak ini ialah Kasih Ibu, yang menunjukkan bahawa saya ingin menceritakan tentang cinta saya terhadap ibu saya, ataupun dengan lebih mesra, saya memanggilnya Mama. Saya menulis sajak ini khas buat mama saya yang tercinta, kerana bagi saya, dia ialah segala-galanya. Saya amat menyayangi mama saya melebihi diri saya sendiri, kerana pada hakikatnya dia merupakan antara individu yang sentiasa saya rindui apabila saya berjauhan dengan dia. Sebelum ini, saya tidak pernah sama sekali berpisah dengan mama saya. Tetapi dengan niat saya yang ikhlas untuk menuntut ilmu dan menjadi seorang guru, saya cuba belajar untuk berdikari. Ternyata saya mendapati bahawa perkara yang saya lakukan di Institut Pendidikan Guru tanpa mama saya tidaklah sempurna. Dan pesanan mama saya yang saya sentiasa ingat dan terpahat di hati saya setiap kali pulang ke IPG ialah belajar. Rajin-rajin kakak, ingat tujuan kakak untuk pergi sana adalah untuk belajar. Ya, dan perkara tersebut telah pun membuatkan saya sedar bahawa saya ingin menjadi seorang gadis yang mampu membanggakan keluarga saya, terutamanya kepada mama saya yang telah banyak berkorban untuk saya tanpa mengira masa dan tenaga. Jadi, itu merupakan selingan serba sedikit tentang sajak kasih ibu. Seterusnya, kita pergi pula kepada tajuk memuliakan ibu, akhlak sebenar Islam, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam tentang penjelasan sajak kasih ibu. Pertamanya, dalam Islam telah meletakkan kemuliaan ibu bapa selepas Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, iaitu Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah, jika ibu bapa reda dengan anaknya, maka Allah akan reda juga kepadanya. Sebaliknya, jika ibu bapa kita berkecil hati ataupun marah kepada anaknya, maka Allah juga akan murka kepada anak tersebut. Buktinya telah pun jelas sebagaimana yang tersebut dalam sebuah hadis yang bermaksud daripada Abdullah bin Amr, Nabi Muhammad SAW bersabda, keredaan Allah terletak pada keredaan ibu bapa dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan ibu bapa. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Jadi di sini sudah terang lagi bersuluh bahawa kita mestilah memuliakan ibu bapa kita, tak kira di mana kita berada, dan janganlah sesekali kita derhaka kepada ibu bapa, kerana setiap keberkatan yang datang kepada kita adalah sedikit ataupun sebanyaknya berpunca daripada keredaan ibu bapa kita. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada teks sajak kasih ibu. Seperti yang kita lihat dalam teks ini terdapat 4 rangkap, di mana setiap rangkap mempunyai baris-baris yang berbeza. Sebagai contoh,
kita tengok pada rangkap pertama dia mempunyai 6 baris. Manakala pada rangkap kedua dia mempunyai 8 baris. Pada rangkap yang ketiga mempunyai 5 baris. Dan pada rangkap yang terakhir ataupun rangkap yang keempat dia mempunyai 8 baris. Baik, bagi setiap baris dia mempunyai sekurang-kurangnya 2 patah perkataan paling sikit. Contohnya pada baris pertama setiap rangkap iaitu oh ibu. Dan patah perkataan yang paling banyak ialah sebanyak 6 perkataan dalam satu baris. Contohnya kita boleh lihat pada rangkap kedua baris keempat, walaupun 1000 ayat diberi yang esa. Di situ menunjukkan terdapat 6 patah perkataan yang terdiri dalam satu baris. Contoh yang lain pula ialah pada rangkap ketiga baris ketiga, iaitu hanya dikau yang bertata di hatiku. Di situ juga terdapatnya 6 patah perkataan dalam satu baris. Baik, seterusnya kita pergi pula kepada rangkap yang pertama dalam sajak kasih ibu ini, iaitu rangkap pertamanya berbunyi, oh ibu, kasihmu abadi, lahirnya aku ke dunia ini, mengerah segala keperitanmu, kudratmu, menambah segala lelahmu. Jadi, pemikiran yang ingin disampaikan dalam rangkap ini ialah penulis ingin menyatakan kelahiran setiap bayi di dunia ini terjadi daripada kasih seorang ibu yang tulus, kerana mereka bersusah payah, berkorban dan memberikan sepenuh tenaga, jiwa serta menahan kesakitan untuk melahirkan dan membawa hamba Allah untuk ke dunia. Jadi seperti yang kita tahu bahawa setiap ibu yang melahirkan anak mereka pasti akan merasa sakit, di mana dalam Islam sendiri menyatakan bahawa bersalin itu merupakan sakit yang kedua paling sakit sebelum mati, iaitu mati nombor 1 tetapi bersalin nombor 2. Kat sini kita dapat membuktikan bahawa bersalin itu sendiri yang dihadapi oleh ibu kita sebenarnya sangat-sangat sakit. Jadinya Islam sendiri telah pun menyatakan hukum tentang sekiranya ibu mati ketika bersalin, meninggal dunia ketika bersalin, maka mati tersebut akan disebut sebagai mati syahid dan seterusnya akan membawa ibu itu ke syurga, di mana mereka berkorban untuk melahirkan khalifah Allah, hamba Allah untuk ke dunia, di mana mereka telah pun meninggal ketika mahu melaksanakan perkara tersebut. Seterusnya, penulis dalam sajak ini telah mengakui bahawa kelahiran anak di dunia ini telah menambah tanggungjawab ataupun komitmen, di mana pada baris kelima dia menyebut menambah segala lelahmu, bukan bermaksud menambah kegusaran ibu tersebut, menambah kesusahan ibu tersebut, manakala maksud yang ingin disampaikan di sini ialah menambah komitmen ibu tersebut dan menambah tanggungjawab yang akan dihadapi oleh ibu bapa. Jadi itu merupakan maksud yang ingin ditekankan dalam sajak ini. Kerana apa? Kerana untuk membesarkan seorang bayi, seorang kanak-kanak, perkara tersebut juga memerlukan kos untuk membeli keperluan ataupun kelengkapan kanak-kanak tersebut. Sebagai contoh, ketika dia masih bayi, kita mestilah membelikan dia lampin, membelikan baju, makanan yang sihat, susu dan sebagainya. Tetapi bila dia menginjak kepada kanak-kanak seperti umur dalam 4-5 tahun, kita juga perlu menyediakan peruntukan untuk dia bersekolah tadika, untuk menuntut ilmu. Jadi di situ penulis ingin menyatakan bahawa kelahiran bayi itu bukanlah sekadar memberi lelah semata-mata, tidak, tetapi juga memberikan tanggungjawab dan komitmen yang penuh kepada ibu bapa tersebut. Jadi sekiranya ibu kita dapat menjalankan tanggungjawab itu dengan penuh dedikasi, dengan penuh berjaya, jadi kita sebagai anak seharusnya kita perlulah berasa bersyukur, sebab kita sendiri pun dapat ibu bapa yang memahami kita, yang boleh menyediakan keperluan kita dan menghantar kita ke sekolah, boleh sediakan makanan, masak untuk kita. Jadinya di sini
itulah yang ingin diterangkan oleh penulis dalam rangkap pertama saja ini, iaitu memberitahu bahawa ibu yang ingin melahirkan anak itu pasti akan merasai sakit. Dan yang kedua ialah kelahiran anak dalam dunia ini tidak hanya membawa lelah semata-mata, tetapi memberikan ibu bapa itu sendiri komitmen dan nilai tanggungjawab. Jadi itu sahaja untuk rangkap yang pertama ini. Seterusnya kita pergi kepada rangkap kedua. Rangkap kedua bagi sajak ini berbunyi, "Oh ibu, wahai syurgaku, telah banyak dosaku padamu. Walaupun 1000 hayat diberi yang esa, tidak terbalas jasamu jua. Betapanya ku tahu di telapak kakimu terletaknya syurgaku." Jadi pemikiran yang ingin disampaikan oleh penulis dalam rangkap ini ialah penulis mengungkapkan bahawa setiap anak telah melakukan banyak dosa kepada ibu mereka secara langsung maupun tidak langsung. Seterusnya, yang kedua, jasa ibu juga tidak akan dapat dibalas walaupun Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan jangka hayat yang panjang, dan pada akhirnya redha Allah terhadap hamba-Nya itu berdasarkan redha ibunya, kerana syurga terletak di bawah telapak kaki ibu. Seperti yang saya telah katakan sebelum ini, di dalam Islam juga telah menyatakan bahawa keredaan Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-Nya itu adalah berdasarkan redha ibu bapa itu sendiri. Sekiranya ibu bapa kita tidak meredai kita, tidak memberkati kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun tidak akan memberkati apa yang kita lakukan di dunia ini. Kerana sekiranya kita menderhaka kepada ibu kita, kita melukai hati ibu kita, ia secara langsung akan membuatkan ibu tersebut terdetik rasa kecil hati, rasa sedih, dan kemudian akan menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala pun sukar untuk memberikan rezeki kepada kita. Seterusnya, penulis juga ada mengatakan bahawa setiap anak telah melakukan banyak dosa kepada ibu mereka secara langsung maupun tidak langsung. Maksud yang ingin disampaikan penulis di sini ialah setiap anak tersebut kadang-kadang dia melakukan dosa kepada ibu mereka tanpa mereka sedar, tanpa mereka perasan. Dan kadang-kadang perkara yang kita tidak sedar itulah yang menyebabkan ibu kita berasa kecil hati. Seterusnya, penulis juga ada mengungkapkan bahawa jasa ibu juga tidak akan dapat dibalas walaupun Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan jangka hayat yang panjang, seperti yang ada dekat sajak itu, walaupun 1000 hayat diberi yang esa. Yang bermaksud di sini bahawa sekiranya jangka hayat kita panjang macam mana sekalipun, sebenarnya jasa ibu dan ayah kita sebenarnya tidak akan dapat kita balas, sebab pengorbanan mereka terlalu besar dan darjat mereka sangatlah tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya perkara tersebut menyebabkan kita sebagai anak perlulah sentiasa mentaati mereka dan janganlah membuatkan mereka berasa kecil hati, janganlah kita menderhaka kepada mereka, kerana darjat mereka, darjat ibu dan ayah kita ni sebenarnya sangatlah tinggi di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, seperti yang kita tahu juga, doa ibu ni adalah mustajab. Bermaksud Allah sentiasa mendengar doa-doa ibu, dan sekiranya kalau ibu kita mendoakan perkara yang tidak baik kepada kita, tidak mustahil perkara tersebut akan terjadi. Jadinya berhati-hatilah ketika kita berkata-kata dengan ibu bapa kita, bercakaplah dengan tutur kata yang lembut, kerana sedikit sebanyak kadang-kadang kita tidak ketahui perkara tersebut telah membuatkan ibu bapa kita berasa kecil hati. Dan jika mereka mengadu perkara tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin Allah juga akan berasa tidak redha terhadap rezeki-rezeki yang dikurniakan kepada kita. Jadinya di sini berhati-hatilah ketika kita ingin mentuturkan sesuatu terhadap ibu bapa kita. Dan akhir sekali, penulis ada mengungkapkan bahawa syurga terletak di bawah telapak kaki ibu. Di sini dapat dibuktikan bahawa besarnya darjat seorang ibu itu, kerana syurga itu sendiri ditentukan, sekiranya kita masuk syurga ataupun tidak, dia kadang-kadang ditentukan oleh sikap kita terhadap ibu kita. Sebab itulah ada ungkapan syurga terletak di bawah telapak kaki ibu yang diletakkan oleh penulis. Jadi itulah pemikiran yang terdapat pada rangkap 2 ini. Seterusnya, kita pergi kepada rangkap yang ketiga. Baik, rangkap ketiga ini berbunyi,
Oh ibu, tiada lagi cinta yang tulus, hanya di kau yang bertahta di hatiku. Tiada lagi kasih yang setingginya, yang sedalamnya kasihmu ibu. Baik, pemikiran yang terdapat dalam rangkap ini ialah pengarang ingin menyatakan bahawa sifat cinta seorang anak terhadap seorang ibu sangat kuat kerana tiada orang lain yang mampu menandingi kasih sayang seorang ibu. Ibu sentiasa ada di tempat yang istimewa di jiwa walaupun dalam jarak yang jauh, namun tetap dekat di hati. Jadi, di sini penulis ingin menekankan tentang sifat cinta seorang anak itu terhadap ibunya sangat kuat. Seperti yang kita tahu, seorang anak itu sangat rapat dengan ibunya. Sangatlah rapat dengan ibunya dari kecil sehinggalah dia besar. Apa yang dia hadapi semua dia akan beritahu kepada ibu bapa dia. Apa yang dia teringin, apa yang dia kehendak dia akan memberitahu kepada ibunya. Jadi di sini hubungan di antara anak dan ibu sebenarnya tiada sempadan, membuatkan sifat anak itu kuat terhadap ibunya. Dan kanak-kanak juga akan mempercayai ibu mereka lebih daripada orang lain. Sebab apa yang diperkatakan oleh pengarang dalam sajak ini ialah tiada lagi cinta yang tulus, yang bermaksud dia tidak mempercayai orang lain selain ibu dia. Hanya di kau yang bertahtai hatiku, yang bermaksud di sini hanya ibu sahaja yang mereka percaya dan ada dekat jiwa mereka. Tiada lagi kasih yang setingginya, yang sedalamnya kasihmu ibu, yang bermaksud tiada lagi orang lain yang akan sayang anak mereka, yang akan sayang diri kita sendiri melainkan setulus-tulus cinta ibu kita. Kerana ibu kita lah orang yang paling tulus, yang menerima kelebihan dan kekurangan kita daripada kita kecil hingga kita besar. Sebab dia tahu kelebihan kita apa, anak mereka dia tahu. Jadinya di sini tiada sempadan antara seorang ibu dan seorang anak itu, kerana mereka telah dijaga dari kecil hingga ke besar, hingga ke dewasa, dan sehingga anak-anak mereka itu suatu hari nanti akan berkahwin. Jadi sebenarnya naluri seorang ibu ini sangatlah kuat, berdasarkan kelebihan anak-anak mereka, berdasarkan perangai anak-anak mereka itu sendiri. Jadinya kadang-kadang hanya dengan melihat riak muka, memek muka, ibu ni dah dapat tahu emosi anak-anak itu sendiri. Jadinya di sini dapat dibuktikan bahawa kanak-kanak, anak-anak lebih rapat dengan ibu mereka kerana ibu mereka mengetahui pelbagai perkara yang terjadi kepada anak mereka. Jadi di sini pemikiran yang ingin disampaikan oleh penulis yang pertama ialah sifat cinta dia terhadap ibu dia sangatlah kuat kerana tiada orang lain yang mampu menandingi kasih cinta dia terhadap ibu dia. Yang kedua ialah ibunya sentiasa akan ada tempat yang istimewa di hati mereka, di hati penulis walaupun dalam jarak yang agak jauh. Jadi itu sahaja penjelasan untuk rangkap ketiga bagi sajak kasih ibu ini. Seterusnya kita pergi kepada rangkap terakhir dalam sajak kasih ibu ini. Rangkap terakhir berbunyi, "Oh ibu, kau menjagaku, resahku menjadi resahmu, tanpa lelah kau mendoakanku. Dewasaku tiba, tak cukup kata-kata yang mampu ku lafazkan untukmu, kasihku ibu." Jadi antara yang ingin disampaikan oleh penulis dalam rangkap bagi sajak ini ialah, akhir sekali dalam rangkap ini pengarang ingin menyatakan bahawa seorang ibu sentiasa menjaga anaknya bagai menatang minyak yang penuh. Setiap kesedihan dan kekecewaan seorang anak juga akan sentiasa menjadi kegusaran seorang ibu. Seterusnya, pengarang juga ingin mengungkapkan bahawa tiada satu kata yang dapat menunjukkan pengorbanan seorang ibu terhadap anaknya daripada lahir sehinggalah dewasa. Jadi apa yang ingin dinyatakan oleh penulis ataupun pengarang dalam rangkap ini ialah seorang ibu akan sentiasa menjaga anaknya bagai menatang minyak yang penuh. Penulis di sini ingin menyebut tentang ibunya yang menjaganya dengan penuh kasih sayang, seperti bagai menatang minyak yang penuh dengan cukup semua keperluan dan segala-galanya, yang menyebabkan penulis meletakkan kau menjagaku, resahku menjadi resahmu. Resahku menjadi resahmu bermaksud segala kekecewaan ataupun
perkara yang membuatkan hati penulis ini menjadi gusar sentiasa akan diadukan kepada ibunya, dan ibunya akan sentiasa mendengar luahan anaknya itu, kerana disitulah apa yang dimaksudkan resahku menjadi resahmu. Seterusnya, penulis juga mengungkapkan dewasaku tiba, tak cukup kata-kata yang mampu ku lafazkan untukmu kasihku ibu. Apabila penulis menginjak dewasa, beliau sedar bahawa tiada apa yang mampu menandingi kasih sayang ibunya, yang mampu menandingi pengorbanan ibunya. Oleh hal yang demikian, beliau telah mengungkapkan tak cukup kata-kata yang mampu ku lafazkan untukmu. Penulis ingin menekankan di sini bahawa ibunya telah berkorban sebanyak perkara yang membuatkan dia tidak mampu untuk membalas jasa ibunya, melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang dapat membalas jasa ibunya. Seperti yang kita tahu, pada masa kini, ibu bapa merupakan antara golongan yang terdekat dengan diri kita, yang amat mengenali kita, yang amat menjiwai diri kita. Jadi sebagai seorang anak, kita juga perlulah memahami mereka dan bertindak dengan lemah lembut apabila kita bertutur kata dengan mereka. Walaupun kadang-kadang mereka berkata kasar dengan kita, tapi pada hakikatnya mereka jauh dari sudut hati mereka, mereka sangat sayang kepada kita sebenarnya. Jadi di sini sebagai seorang anak, taatilah ibu bapa kita seperti yang ditekankan oleh penulis dalam rangkap-rangkap yang sebelumnya. Selain itu, kita seharusnya menghargai ibu bapa kita pada setiap masa. Bukan sahaja apabila kita berada dengan mereka, apabila kita tak ada dengan mereka, kita juga patut mengingati mereka. Bukan sekadar bila mereka sudah tiada, sudah meninggal dunia baru kita mahu memeluk mereka, mencium tangan mereka. Tetapi sewaktu mereka ada juga, kita perlu tunjukkan kasih sayang kita terhadap ibu bapa kita. Oleh hal yang demikian, ibu bapa kita tidaklah rasa terasing dengan anaknya, dan kasih sayang itu akan kekal utuh sehingga anak-anak tersebut dewasa dan sehingga ke akhir hayat. Jadi itu sahaja penerangan untuk rangkap yang terakhir dalam sajak Kasihku Ibu ini. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sekejap. Sebelum saya mengakhiri persembahan saya, izinkan saya untuk menyampaikan serangkap pantun. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua saya pohonkan. Itu sahaja daripada saya. Yang buruk dijadikan sempadan dan yang baik dijadikan teladan. Sekian, terima kasih.